Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh akta ini dari segi pendidikan. Datuk Yang di-Pertua, saya nampak bagi mereka yang tak pernah menjadi guru, akta ini biasa sajalah. Tetapi bagi mereka yang pernah menjadi guru, akta ini saya rasa bukan sahaja tidak sesuai, tetapi memberi peluang kepada kanak-kanak untuk bekerja itu saja saya rasa telah merupakan satu pengkhianatan kepada usaha-usaha kita untuk menjadi Malaysia ni sebuah negara maju dan sebuah negara yang berpendapatan tinggi, sebuah negara yang menjadi global dalam soal pendidikan. Datuk Yang di-Pertua, kita perlu ingat gejala sosial hari ini amat teruk. Masalah disiplin di sekolah-sekolah menjadi satu masalah yang begitu rumit, dan masalah inilah yang menyebabkan mengapa berbagai-bagai perkara yang tak diingini berlaku dalam masyarakat kita. Tuan di-Pertua, kanak-kanak yang bekerja mempunyai sumber pendapatannya sendiri. Kalau kita lihat hari ini, kanak-kanak yang tidak bekerja pun yang pergi ke sekolah menghadapi berbagai-bagai masalah sosial, ibu bapa dan guru-guru sukar mengawal mereka. Apatah lagi bila kanak-kanak yang berumur 14 tahun dan selepas ini menjadi 15 tahun dibenarkan bekerja, apa akan jadi kepada kanak-kanak ini di sekolah? Tuan Yang di-Pertua, sebagai bekas guru selama 30 tahun, saya benar-benar sedar bahawa anak-anak yang mempunyai sumber pendapatan sendiri ini, malah anak-anak dari golongan yang berada pun yang mempunyai wang yang banyak di sekolah, mereka inilah sebenarnya menimbulkan masalah disiplin yang ingkar dengan perintah-perintah guru, dan mereka ini jugalah yang banyaknya gagal di dalam pelajaran mereka. Apa yang berlaku selalunya, kanak-kanak ini jarang memberi perhatian yang bersungguh-sungguh di dalam bidang pelajaran. Apatah lagi bila kanak-kanak ini kita izinkan bekerja, mereka ini tidak lagi dapat dikawal dengan sempurna oleh guru-guru dan juga ibu bapa. Dengan alasan kerja, mereka ini akan bebas keluar rumah pada waktu petang malam dengan alasan untuk bekerja. Tetapi keadaan sebenarnya, Datuk Yang di-Pertua, kalaulah dengan kita memberi wang kepada anak-anak kita, kita tidak dapat mengawal anak-anak ini, apatah lagi anak-anak yang mempunyai sumber pendapatan sendiri. Bayangkanlah bagaimana kita hendak menjaga mereka. Datuk Yang di-Pertua, kita sedar Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebajikan, Kementerian Luar Bandar dan lain-lain lagi memberi kemudahan-kemudahan, membantu orang-orang yang susah atau orang yang miskin ini. Apakah perlu ataupun mengapa perlu kita mengadakan satu akta yang membolehkan anak-anak ini bekerja? Kalaupun kita nak benarkan kanak-kanak bekerja, syarat tambahan perlulah diberikan, iaitu kanak-kanak sekolah tidak dibenarkan bekerja. Kerana kalau kita telah benarkan mereka bekerja 6 jam sehari mengikut akta ini, kita dapat bayangkan dalam keadaan tidak bekerja pun kanak-kanak tidak mampu lagi. Setelah kembali dari sekolah pukul 2 petang biasanya, kanak-kanak ini tidak mampu lagi untuk membuat ulang kaji di dalam pelajaran mereka. Apatah lagi setelah balik dari sekolah, mereka pergi pula bekerja sampai pukul 8 malam misalnya. Di manakah adanya tenaga untuk mereka membuat kajian, untuk mereka mengulang kaji pelajaran mereka. Jadi saya rasa dalam soal ini Kementerian Kebajikan Wanita dan Kebajikan Masyarakat seharusnya berunding dulu dengan pihak Kementerian Pelajaran, kerana salah kita memberi kebenaran kepada mereka ini untuk bekerja. Jangan kita harapkan soal mencapai pendidikan yang bertaraf global yang mana kita laung-laungkan. Tuan-tuan, Tuan Speaker, apa yang saya nak sebutkan, kalau anak-anak ini 15 tahun telah bekerja, pelajaran mereka abaikan, dan mereka sudah pastinya tidak
akan mencapai kecemerlangan di dalam pendidikan. Dan kalau ini berlaku, bagaimana kita hendak atau hasrat kita untuk melahirkan pekerja-pekerja yang berilmu, pekerja-pekerja yang kita katakan mempunyai taraf pendidikan tinggi, yang mana kita idam-idamkan di bawah Malaysia Maju 2020. Perkara yang kedua yang saya nak sentuh, Datuk Speaker, saya rasa akta ini juga patut menyentuh soal-soal penjagaan kanak-kanak. Mutakhir ini kita tengok bukan saja soal pembuangan bayi, soal hinggakan kera pun boleh ambil bayi hari ini. Di tadika-tadika taska terdapat juga kanak-kanak yang mati. Jadi saya rasa selain daripada akta ini membincangkan soal peluang untuk kanak-kanak bekerja tadi, kita juga harus memberi penekanan kepada soal pendidikan anak-anak ini, kerana kita mahu Malaysia ini bukan saja terkenal sebagai negara yang mengeluarkan boro-boro murah, tetapi juga kita nak mereka ini terkenal dengan sifatnya yang kasih sayang rahim, yang dapat memberi perlindungan kepada kanak-kanak sepanjang masa. Terima kasih, Datuk. Yang hormat